Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rashikin binti Rosli, merupakan pelajar diploma Pasca Sesuazah Pendidikan di UNIZA bagi tahun 2022-2023. Okay, hari ini saya akan berkongsi serba sedikit berkenaan dengan aktiviti pengajaran abad ke-21 ataupun lebih dikenali sebagai PAK 21. Okay, terdapat pelbagai jenis aktiviti PAK 21 seperti gallery walk, mix and match, round table dan rotating review. Okay. Tapi pada hari ini, saya akan berfokus bercerita tentang aktiviti rotating review. Sebagai pengenalan, mari kita ketahui apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti rotating review. Aktiviti rotating review dikenali sebagai aktiviti carousel feedback, merupakan salah satu daripada aktiviti PAK 21. Menurut Kagan dan Kagan 2009 dalam bukunya menyatakan bahawa aktiviti rotating review merupakan salah satu aktiviti untuk pembelajaran kooperatif di mana murid-murid akan bekerjasama antara satu sama lain untuk melakukan sesuatu tugasan. Aktiviti rotating review ni juga menggunakan ketiga-tiga domain pembelajaran iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Domain pembelajaran kognitif melibatkan aktiviti mental dan pemikiran. Domain afektif pula melibatkan perasaan dan emosi. Dan akhir sekali, domain psikomotor melibatkan pergerakan. Seterusnya, aktiviti rotating review ini juga menggunakan teori pembelajaran sosial yang dipelopori oleh Lev Vygotsky. Dalam teori ini, terdapat satu terma yang dipanggil scaffolding yang bermaksud proses di mana rakan sebaya akan memberi bantuan kepada rakan yang berada dalam kawasan ZPD. ZPD ni apa? ZPD ialah Zone of Proximal Development ataupun dalam bahasa Melayu kita kata Zone Perkembangan Proksimal. Okay. Murid-murid yang berada dalam ZPD ini dia berkemahiran dalam melakukan tugasan dengan bantuan orang lain. Dan akhir sekali, aktiviti rotating review ini menggunakan teknik perbincangan dalam kumpulan dan refleksi keseluruhan kelas. Seterusnya, jom kita lihat cara pelaksanaan bagi aktiviti rotating review. Aktiviti ini akan dimulakan dengan pembahagian kumpulan dan tajuk. Guru akan menyediakan beberapa kertas mahjong yang mengandungi subtopik-subtopik yang berlainan di beberapa stesen. Murid pula akan diminta untuk membentuk beberapa kumpulan yang dianggotai oleh 4 hingga 5 orang dalam satu kumpulan. Kumpulan tersebut mestilah bersifat heterogen. Bermaksud, setiap ahli dalam kumpulan seeloknya mempunyai latar belakang sosio-budaya dan latar belakang psikologi yang berbeza. Setiap kumpulan akan bergerak ke stesen yang berbeza mengikut kepada arahan guru. Langkah kedua bagi aktiviti rotating review adalah perbincangan kumpulan. Setiap kumpulan akan diberi pen marker yang berlainan warna. Mereka akan berbincang dan mencatat isi-isi penting berkaitan dengan subtopik tersebut pada kertas mahjong di stesen masing-masing. Mereka akan diberikan tempoh masa untuk melaksanakan tugasan tersebut. Setelah tempoh perbincangan tamat, murid-murid akan bergerak kepada langkah yang ketiga iaitu maklum balas hasil kerja daripada kumpulan lain. Okey. Setiap kumpulan akan bergerak dari stesen ke stesen sama ada mengikut arah jam ataupun lawan jam untuk membuat penilaian hasil kerja kumpulan yang lain. Okey. Setiap kumpulan boleh membuat komen, idea tambahan atau persoalan pada kertas mahjong tersebut. Okey. Proses ini akan berulang sehingga semua kumpulan kembali kepada stesen asal masing-masing. Setelah setiap kumpulan berada pada kedudukan asal iaitu stesen masing-masing, mereka akan melakukan semakan maklum balas. Setiap kumpulan akan menyemak maklum balas daripada kumpulan lain seperti komen, idea tambahan dan persoalan. Langkah yang terakhir dalam aktiviti rotating review ini ialah refleksi keseluruhan kelas. Wakil daripada setiap kumpulan akan menjawab sekiranya ada persoalan yang dilontarkan daripada kumpulan lain. Seterusnya, mereka akan membuat kesimpulan berkaitan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.
Terdapat banyak kelebihan daripada aktiviti rotating review ini kepada murid. Yang pertama, aktiviti rotating review menggalakkan murid untuk bekerjasama dalam satu kumpulan untuk melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, aktiviti rotating review meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan interpersonal murid. Kumpulan yang bersifat heterogen iaitu yang terdiri daripada pelbagai latar belakang akan belajar berkomunikasi dan bergaul dengan rakan yang lain di dalam kumpulan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan mereka akan lebih memahami rakan lain. Yang ketiga, aktiviti rotating review membantu untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT dalam kalangan murid. Murid akan menganalisis dan menilai hasil kerja murid serta mencipta persoalan-persoalan yang mungkin berkaitan dengan topik tersebut. Seterusnya, aktiviti rotating review meningkatkan kefahaman dan ingatan murid melalui pengalaman. Okay. Selain daripada itu, aktiviti rotating review mampu mengekalkan tumpuan murid semasa proses PDPC kerana mereka yang melakukan sendiri proses tersebut, mereka yang melalui sendiri aktiviti tersebut, bukan guru sahaja yang mengajar mereka. Dan akhir sekali, aktiviti rotating review ini menjadikan proses ataupun sesi PDPC menjadi lebih menarik, meriah dan bermakna. Setiap aktiviti dalam PAK21 mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Begitu juga dengan aktiviti rotating review. Aktiviti rotating review mempunyai 3 kekurangan yang dikenal pasti. Yang pertama, pelaksanaan aktiviti rotating review memerlukan masa yang panjang, menjadikan guru perlu membuat persiapan rapi serta menganggarkan tempoh masa yang panjang untuk melakukan aktiviti rotating review. Yang kedua, murid yang lemah akan merasa rendah diri dengan kehadiran golongan elit iaitu golongan yang pandai. Dalam kumpulan yang bersifat heterogen, terdapat murid yang berpencapaian rendah dan berpencapaian tinggi serta sederhana. Murid yang berpencapaian rendah akan berasa rendah diri apabila mereka tidak dapat memberikan idea yang bernas kepada kumpulan tersebut. Okay. Dan yang terakhir, kekurangan aktiviti rotating review ini adalah hasil perbincangan dan maklum balas murid daripada kumpulan lain boleh tersasar daripada objektif pembelajaran. Hal ini kerana mereka melontarkan idea sendiri ataupun melalui pengalaman ataupun pengetahuan yang sedia ada. Sebagai kesimpulan, aktiviti rotating review merupakan salah satu daripada aktiviti pengajaran abad ke-21 yang berpusatkan kepada murid. Aktiviti rotating review juga sesuai untuk pengajaran yang melibatkan kepelbagaian murid sama ada daripada latar belakang sosio-budaya yang berbeza maupun latar belakang psikologi yang berbeza. Hal ini adalah kerana apabila satu kumpulan yang bersifat heterogen akan menjadikan mereka saling bertukar idea dan membantu antara satu sama lain. Okay. Yang kedua, aktiviti rotating review menarik perhatian murid untuk kekal memberi tumpuan dalam kelas kerana mereka akan melakukan aktiviti itu sendiri dengan bantuan sedikit sahaja daripada guru. Okay. Yang ketiga, aktiviti rotating review melibatkan semua domen pembelajaran iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Aktiviti yang melibatkan kognitif adalah apabila murid berfikir secara kritis dan kreatif untuk melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Domen afektif pula dapat dikenal pasti apabila murid dalam satu kumpulan bekerjasama dan membantu antara satu sama lain dalam memberikan idea untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Okay. Akhir sekali, domen psikomotor adalah apabila murid setiap kumpulan akan bergerak dari satu stesen kepada satu stesen untuk menilai dan melihat dan menilai hasil kerja daripada kumpulan lain. Akhir sekali, kumpulan ataupun aktiviti rotating review akan meningkatkan pelbagai kemahiran murid seperti
kemahiran berfikir aras tinggi, dan kemahiran interpersonal. Berikut merupakan antara rujukan yang digunakan dalam penghasilan video ini. Setakat itu sahaja perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan aktiviti rotating review. Sekian, terima kasih.